Cik berkaitan dengan kami punya soft skill lah. Okey. Cik, pertama boleh tak cik cerita cik beritahu kami nama, umur cik kalau cik nak kongsi dengan kami, dan secara ringkas tentang latar belakang pendidikan cik dan juga kejayaan cik daripada dulu hingga kini. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana memilih saya sebagai kamu punya sampel. So basically nama penuh saya Fazil bin Mak Yahya. Okey, berumur 37 tahun. Okey, sudah berkahwin dan punya 3 orang anak lah. So buat masa sekarang ni 3 orang anak. So insya-Allah kalau ada rezeki tambah lagi. So since seperti mana yang kamu nak tahu pendidikan latar belakang saya, okey, saya melanjutkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia lah. Okey, pada tahun bermulanya 1995 kalau tak salah saya pun dah lupa ingat lah. So bermula dengan diploma, lepas tu sambung dengan ijazah sarjana muda, dan selepas tu menyambung juga dengan ijazah sarjana. Okey, so since yang tertinggi buat masa sekarang sarjana muda. Okey, mengenai kerjaya, okey, saya habis belajar dengan UTM, terus bekerja di Kutem pada masa tu Kutem lah. So pada tahun 2003 tak salah saya. So maknanya kalau tolak dengan sekarang ni hampir 10 tahun lah. Dan pada masa yang sama Kutem mengalami transformasi, kan, transformasi mana daripada Kutem, lepas tu UMP, so sehingga sekarang lah. So alhamdulillah saya sudah menghampiri 10 ke 11 tahun lah. So kalau pengalaman bekerja, so secara kasarnya bekerja sebagai pensyarah kan. So dari segi pengalaman industri tu terangkum sekali lah dalam semasa sebagai pensyarah. Ada juga kerja-kerja industri yang dilakukan lah, maksudnya perundingan dengan industri, site dan sebagainya. Okey cik, apa pandangan cik tentang dunia pekerjaan industri dulu dan kini? Saya rasa tak ada yang drastically berubah. Maknanya kalau tengok industri dahulu dengan industri sekarang ni sama je, cuma kaedah ataupun pelaksanaan tu mungkin berbeza lah. Kalau mungkin dulu mungkin banyak apa macam contoh teknologi lah. Kalau tengok dari segi perkembangan teknologi sekarang dengan teknologi yang terdahulu, mungkin kita nampak perbezaan dia. Kalau dulu mungkin pelaksanaan itu dilakukan dengan teknologi yang kurang maju. Contohnya mungkin dari segi komunikasi, kan, dari segi jenteranya ataupun dari segi logi dan sebagainya. So kalau sekarang ni banyak dibantu oleh teknologi yang terkini lah. So jadi banyak kerja yang boleh dipermudahkan dan dipercepatkan lah dengan adanya teknologi sekarang. Saya rasa kalau melihat dalam kejuruteraan awam, contohnya kalau dulu kita mungkin reka bentuk tidak menggunakan software, tapi sekarang ni kita menggunakan software untuk membantu kita dalam proses reka bentuk lah. Kalau dulu buat manual mungkin mengambil masa. Sekarang once dah ada ni software ataupun perisian-perisian, jadi kita boleh permudahkan lah. Begitu juga dengan alat komunikasi yang ada sekarang kan. So kalau kamu tengok dengan telefon yang berbagai-bagai, so banyak yang kita boleh rujuk kepada teknologi yang terkini. Itu dari segi secara kasarnya lah berkenaan dengan perubahan. Saya rasa kalau kejuruteraan awam tu kalau buat jalan, masa sekarang dulu pun pakai jalan, benda bahan yang sama sekarang pun saya rasa tak ada banyak beza lah. Cuma perubahan dari segi teknologi, saya rasa itu je. Cik, cik sebagai seorang pensyarah lah kan di sini, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada seorang graduan, terutama daripada UMP, untuk memasuki atau mencuburi bidang pekerjaan seperti cik sebagai seorang pensyarah? Nak kerja sebagai pensyarah ke nak kerja sebagai engineer? Sebagai engineer ke industri? Saya rasa alam pekerjaan bagi saya semuanya yang sama, cuma cabaran di setiap bidang tu berlainan lah. Contohnya kalau nak jadi pensyarah, mungkin kita perlu sediakan diri kita dengan knowledge yang agak tinggi lah. Maksudnya dari segi pendidikan kita kena
tambah baik. Mungkin kalau sekarang ni setakat ijazah sarjana murni tidak mencukupi lah untuk menjadi seorang pensyarah. Tapi kalau nak jadi pensyarah, you kena ambil master, ambil PhD, dan mungkin menjalankan penyelidikan lah. Tapi kalau untuk kerja di industri, maknanya memadai dengan, bukan memadai, maksudnya once dah ada diploma, dah ada degree, dah ada master ataupun PhD, masih lagi boleh bekerja dengan industri. Cuma mungkin cabarannya agak berbeza lah. Mungkin kalau di universiti tadi, cabaran kita dengan pelajar dan dengan orang kata masa dan sebagainya. Tapi kalau di industri ni, mana cabaran ni lagi besar bagi saya. Kalau lihat di industri ni banyak orang kata perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Cabaran itu agak besar, terutamanya yang melibatkan kita punya ketahanan diri lah. Maksud saya ketahanan diri ni dari segi sasiah kita perlu. Dan saya rasa di universiti pun sama, dengan pensyarah pun sama. Cuma cabaran yang ada di industri ni bila melibatkan pelbagai pihak, saya rasa benda tu kena beri perhatian lah. Contohnya apa yang kamu dah belajar sekarang, soft skill ni, contohnya komunikasi, leadership, apa lagi yang ada, critical thinking, problem solving dan sebagainya. Saya rasa benda tu semua adaptable. Maksudnya di bidang mana yang you ceburi, you have to know how to fulfill the requirement yang seperti mana yang kamu belajar soft skill. Kalau jadi cabaran kalau dekat universiti ni, kalau kata integrity, saya rasa di universiti pun ada integrity. Bila kita, macam saya, marking exam, question ataupun peperiksaan, mana integriti sebagai pensyarah pun kena jaga. Tapi di site pun sama juga. So saya rasa cabarannya benda yang sama, cuma keadaan tu mungkin berbeza. Kalau dekat site ni mungkin you dengan kontraktor, ataupun kita dengan klien, ataupun kita dengan majlis perbandaran ataupun local authority. Maknanya dari segi situ kita kena tengoklah apa cabaran-cabaran. Dari segi skill tu memang terpakai pada semua bidang. Maksudnya dari critical thinking, problem solving, semuanya kena ada. Kalau kat sini benda yang sama. Cuma macam mana kita nak menangani, saya rasa cuma kita perlu lengkapkan diri kita dengan ni. Itu satu lagi, kalau kita sebagai yang beragama Islam ni, since kita punya integriti ataupun apa yang kita panggil sebagai iman kita dengan Allah ataupun dengan pencipta kita, sesuatu yang boleh menjadikan kita punya kita punya pelindungan lah, ataupun dinding kita dengan especially yang kurang baik di industri ataupun semasa dalam pekerjaan nanti. Saya rasa benda tu yang perlu diperhatikan. Okey, Cik, boleh tak Cik kongsikan pengalaman Cik sebagai seorang pengurus ataupun ketua di syarikat terdahulu? Cik ada pengalaman Cik seorang ketua? So far, indirectly, memang kita bercakap tadi, memang tak ada lah pengalaman menjadi ketua ataupun pengurus di syarikat lain. Cuma kalau di UMP ni pernah dilantik sebagai macam contoh ketua jabatan. So jadi mana kita still lagi liaise dengan kita punya orang bawahan lah. So dari situ kita perlu kata macam tu, kita punya jadi decision making, apa yang kita buat macam leadership, lepas tu komunikasi. Saya rasa benda tu terpakai. Even since kalau you bekerja dengan, you menjadi seorang engineer pun, nanti you akan ada you punya you punya top management ataupun pengurus kita. Kalau di bawah kita tu mungkin kita ada pembantu jurutera ataupun pekerja bawahan ataupun buruh pun kita akan berkomunikasi. Jadi kalau contoh ambil komunikasi, saya rasa benda yang paling mudah lah. So mana kalau you komunikasi dengan kita punya bos kita, so cara komunikasi kita mungkin berlainan lah kalau kita berkomunikasi dengan yang di bawahan. So maknanya konteks komunikasi ni agak penting dalam alam pekerjaan. So kita tak boleh simply kata kita boleh berkomunikasi. Contohnya kalau ibarat kita ketua ataupun kita jurutera di tapak bina, dan suddenly kita nak tegur pekerja bawahan kita ataupun buruh lah kan, contoh senang. Maknanya kalau dia ada masalah ataupun melakukan kesilapan, kita tak boleh simply kata kita marah dia, cakap
thinking ataupun secara berhemah lah. Katakan contoh kalau dia ikat bata, kalau ikat bata tu tak cantik, tak seperti mana yang dikehendaki, tak boleh simply kata kita marah-marah dia kan, kata kamu ni ikat bata dengan menggunakan apa kan, so, guna kaki ke, jadi something benda yang kita rasa walaupun dekat situ dia akan bagi kesan kepada kita punya pekerja bawahan lah. So since apa yang kita minta nanti, walaupun kita pun saya rasa sama, kita dengan kawan pun, kalau kawan kita tak indah kita ataupun cakap sebarang yang tak bagus pun akan mengakibatkan terasa dalam hati tu. So jadi benda tu saya rasa kena jaga lah dari segi orang kata keputusan tu kena tengok secara hikmah lah. Maknanya kita kena jaga semua pihak, tak boleh sendiri. Tapi ada decision yang perlu kita kata A lah. So in order to make it benda tu sukses ataupun terlaksana, so terpaksa saya tak boleh kata berlembut sepanjang masa pun, saya rasa impossible jugalah kan. Tak boleh nak kita ambil kira jugalah. So jadi benda tu kena tengok dalam kita punya pelaksanaan ataupun kerja harian kita. Okey Cik, pengalaman berdasarkan pengalaman Cik lah, bagaimana Cik menangani konflik dan kemasalah masa menjadi ketua? Biasanya kita kaji dulu, kita lihat dulu, kita study dulu. So maknanya kita buat kajian, mungkin kita kena tengok, kata contoh bila dalam pekerjaan ni banyak dia punya cabaran. Mungkin kita dengar pekerja A ataupun person A berkata sedemikian, person B berkata sedemikian. Jadi kita kena dengar semua belah pihak. Kadang-kadang kita dengar benda ni macam tu bila pekerjaan ni, contoh fitnah ni, saya rasa benda yang biasa berlaku lah di industri ataupun dalam masyarakat kita pun kita tengok benda tu berlaku. Kalau kita dengar A kata, and at the same time pun kena dengar B cakap lah. So jadi benda-benda macam tu kena ambil perhatian lah. Kita tak boleh nak buat kata A kata macam ni, then straight away kita buat decision. Saya rasa benda tu tak boleh nak dipakai lah. Cik, bagaimana kan Cik berurusan dengan pihak atasan dan juga pekerja bawahan? Itu macam saya cakap tadi lah, maknanya komunikasi tu penting. So maknanya kalau kita rasa bila kita berhadapan dengan atasan dengan bawahan, kita mesti treat dalam bentuk yang sama lah. Kita tak boleh kata kita without any justification kita marah ataupun kita cakap dengan nada yang tinggi. So jadi saya rasa benda tu sama lah. Maknanya komunikasi ni is benda yang paling penting lah. So nak tak nak kena berhikmah lah dalam kita nak menuturkan perkataan yang keluar daripada mulut kita. So saya rasa benda tu, once you boleh jaga benda tu, saya rasa tak ada masalah untuk kita bekerja. Okey Cik, bagaimanakah pendekatan Cik semasa menerima pekerja baru yang baru saja habis belajar? So basically ni kita kalau baru belajar ni, betul pekerja baru, biasanya kita akan tunjuk lah. Maksudnya kita akan tunjuk secara tak langsung. Maknanya bukanlah kita kata okey ni ada buku, ini standard of procedure ataupun file meja, you baca kan. So somehow dia kena study juga, tapi kita tak adalah kita treat macam tu. Jadi kita akan tunjuk ajar seminimum yang mungkin. So kalau nak tunjuk ajar semua, saya rasa impossible lah. So the rest tu you kena explore sendiri, ataupun pekerja baru tu kena explore sendiri. Mungkin dia kena ambil tindakan proaktif lah untuk bertanya, untuk menyelesaikan ni macam mana. So dia kena rajin bertanya kepada rakan-rakan kerja yang lain dan sebagainya. So biasanya kita akan ada kita punya manual kerja kita. So dia boleh baca daripada situ. Tapi nak melaksanakan tu setiap individu tu berbeza lah kan. Setiap individu tu berbeza. So jadi atas proaktif. Kalau contoh kita seorang yang pendiam, so kena ubah diri kita ni, mungkin rajin bertanya kan. Lepas tu kita kena belajar benda yang baru dan sebagainya, dan insya-Allah saya rasa tak ada masalah untuk kita praktis. Okey Cik, kaedah yang paling sesuai untuk membimbing pekerja baru? Biasanya kalau yang pekerja baru ni, biasa kita akan tunjuk lah. So kita akan tunjuk, kita akan expose dia dengan apa yang sepatutnya. So and then at the same time tu, saya rasa the rest dia boleh adaptable ataupun dia akan belajar sendiri untuk tambah baik diri dia. So jadi biasanya kita akan explain dulu. So mungkin kalau ada kursus-kursus yang berkaitan, kita akan hantar kursus-kursus yang berkaitan untuk dia tambah baik ataupun dia belajar benda yang sepatutnya lah. So benda ni kena, saya rasa pengalaman is
yang paling berharga lah. So once you ada experience, benda yang kita tak boleh nak bukan cerita boleh, share boleh, tapi mungkin setiap individu akan mengalami pengalaman yang berlainan. So daripada pengalaman tu kita akan belajar. Tapi the rest tu macam contoh, kalau macam tadi lah manual kerja, kata contoh Prisha, you nak mengajar, kita bagi cara mengajar, pendedahan pengajaran dan sebagainya. Saya rasa insyaAllah tak ada masalah. Okay. Pandangan cik, sejauh manakah agama atau kerohanian tu mendorong seseorang pekerja untuk bekerja dengan baik? Saya rasa benda tu yang paling penting lah kot. So kalau agama ni, kita tanpa pegangan agama ni, so memanglah kita lihat kadang-kadang tu orang yang bukan kurang beragama, maksudnya dia tak praktis agama ni, mungkin ada yang berjaya. Tapi bila kita dah ada beragama macam kita akan ada satu guidance ataupun guideline kita, ataupun macam tadi saya kata, kita boleh menjadi benda sebagai pendinding bagi diri kita lah, untuk tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya lah. Contohnya kalau kita rasa benda tu ada macam contoh kesalahan untuk kita melakukan, contoh membazir masa, apa lagi curi masa, rasuah tu, saya rasa benda tu is paling kritikal lah dalam sehari-harian bila bekerja ni. So macam-macam kita boleh jumpa. So saya benda tu boleh jadi sebagai pendinding lah. So once kita tahu benda tu salah, so then kita boleh kata halang diri kita daripada melakukannya lah. Macam contoh, even benda tak semestinya rasuah, kan curi masa. Kan curi masa ni, kalau macam saya ni, kalau saya nak curi masa, contoh saya tutup pintu, by the time kunci pintu, kan, kunci pintu, and then lepas tu buat benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kalau contoh ada internet apa semua, saya boleh tidur, saya tarik kursi malas saya ataupun saya tidur, and then bila ketuk pintu, and then tak buka sebagainya, boleh je datang mengajar, lepas tu balik, the rest is up to dia setakat mengajar. Kalau contoh mengajar 8 jam seminggu je, lepas tu saya balik. Ini benda tu pun something yang melibatkan kita punya integriti lah. So saya rasa benda penting lah. So kita tahu mana buruk, mana baik, dan insyaAllah boleh menjadi kita punya pedoman ataupun kita punya kata guideline kita lah, untuk menjalani kita punya perjalanan pekerjaan kita sehari-harian, insyaAllah. Saya rasuah tu lagi lah. So benda tu kita memang tahu salah. At the end, yelah, kadang-kadang tu kita faham kan, kita nak dapat sesuatu tu agak susah. Once ada peluang tu, kita boleh kata siapa yang tahu, kita berdua je yang tahu. Tapi at the end benda tu akan terbongkar juga, ataupun dia akan tertunjuk secara tak langsung lah. Okay, cik, apa nasihat cik kepada graduan terutama UMP yang bakal menjadi jurutera? So basically saya rasa apa yang UMP dah sediakan ni mencukupi untuk menjadi jurutera yang bagus. Since kita dah introducekan theoretically, maknanya apa yang UMP belajar dalam kelas secara teori, dan begitu juga dengan soft skill, komunikasi, apa lagi tadi, leadership, critical thinking. Benda ni sebenarnya boleh menjadi guideline kepada you all, macam mana kita nak adapt tadi, and then tertakluk kepada kita. So insyaAllah saya rasa tak ada masalah lah. So maknanya belajar, gunakan peluang yang sebaik mungkin ni semasa berada di universiti ni untuk belajar, dan insyaAllah kamu boleh dapat yang sepatutnya. Cik, saya rasa itu saja. Okay. Terima kasih atas masa dan juga kerjasama cik. Okay, insyaAllah sama-sama. Terima kasih cik. Okay, good luck.